Dr. Chong Bu Ying selaku pensyarah HMT 415 Psikolinguistik. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan berkenaan satu artikel jurnal yang bertajuk Paralinguistik dalam Pemerolehan Bahasa Kanak-Kanak. Artikel ini ditulis oleh dua orang penulis iaitu Nur Nadirah Zulkifli dan Wijaya Lekchumi Subramaniam. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2018 dan dimuatkan dalam International Journal of Language Education and Applied Linguistics, isu 1 volume 8. Sebagai pengenalan, fokus utama kajian ini adalah untuk membuktikan penggunaan paralinguistik dalam proses pemolehan bahasa kanak-kanak. Apa itu paralinguistik? Paralinguistik ialah satu kajian tentang penggunaan suara atau vokalisasi, iaitu memperbesar dan mengecilkan suara dan ia menjadi batasan antara interaksi verbal dengan bukan verbal atau bahasa badan. Menurut Peace dan Peace 2004, setiap isyarat dan juga pergerakan tubuh badan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kunci untuk mengenal pasti emosi yang dialami oleh seseorang pada masa tersebut. Antara elemen paralinguistik yang menjadi fokus perbincangan dalam kajian ini ialah kualiti suara, vokal, anggota badan dan ekspresi wajah. Beralih kepada objektif kajian. Kajian ini dijalankan dengan dua objektif, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri paralinguistik dalam proses pemolehan bahasa kanak-kanak dan yang kedua adalah untuk menguraikan ciri-ciri paralinguistik proses pemolehan bahasa kanak-kanak berdasarkan teori paralinguistik Bloch dan Trager 1942. Permasalahan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji tidak menyatakan permasalahan kajian, sebaliknya kajian ini dianggap sebagai satu kajian baharu yang tidak bertitik tolak daripada kelemahan kajian-kajian terdahulu. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dan menjadikan 10 orang kanak-kanak dari Taska Universal Pintar sebagai subjek kajian. Kajian ini juga berpandukan teori perkembangan kognitif yang telah diperkenalkan oleh Piaget 1936 dan pengkaji juga menggunakan teori paralinguistik yang telah diperkenalkan oleh Bloch dan Trager 1942. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kad imbasan bagi merangsang paralinguistik dalam subjek kajian iaitu 10 orang kanak-kanak. Seterusnya ialah motivasi kajian. Apakah yang menyebabkan penyelidik berminat untuk mengulas artikel ini? Terdapat beberapa sebab jurnal ini dipilih. Yang pertama adalah kerana jurnal ini menonjolkan objektif kajian yang sangat menarik iaitu untuk mengenal pasti dan menghuraikan ciri-ciri paralinguistik dalam kalangan kanak-kanak. Yang kedua, penggunaan kaedah untuk menarik minat kanak-kanak bagi merangsang paralinguistik mereka adalah sangat menarik iaitu dengan menggunakan kad imbas. Terdapat 3 set kad imbas digunakan dalam kajian ini iaitu kad imbas mengenal abjad dan angka, kad imbas untuk mengenal haiwan peliharaan dan kad imbas untuk mengenal anggota badan manusia. Dan sebab yang ketiga adalah kerana penyelidik ingin menambah pengetahuan tentang paralinguistik dan kerana penyelidik mempunyai adik-beradik dan saudara yang terdiri dalam kalangan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian, penyelidik merasakan dengan pemilihan jurnal ini dapat membantu penyelidik untuk menambah dan meluaskan lagi pengetahuan tentang paralinguistik dalam kalangan kanak-kanak. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya iaitu dapatan kajian. Bahasa bukan sahaja perkataan yang diucapkan tetapi melakoni bahasa tubuh dan pergerakan yang boleh menyampaikan mesej tertentu. Oleh itu, terdapat 4 elemen paralinguistik yang menjadi fokus utama pembincangan ini iaitu pertama, kualiti suara. Penggunaan nada suara yang rendah merupakan salah satu intonasi suara yang sering digunakan oleh manusia. Nada yang digunakan oleh seseorang lazimnya mencerminkan emosi dan sikap ketika ucapan dilakukan. Berdasarkan contoh di atas, subjek 1 menggunakan bahasanya untuk menyebut nama haiwan dan anggota badan dengan mengaitkan pengalaman hidup maupun mengagak-agak apa yang ditunjukkan oleh pengkaji. Proses perolehan bahasa yang normal bagi kanak-kanak berumur 2 tahun sekiranya tidak dapat menyebut sesetengah perkataan. Hal ini demikian kerana peringkat awal pertumbuhan bahasa, pembendaharaan kata kanak-kanak masih terhad dan hanya dapat menghasilkan bahasa yang ringkas. Subjek 1 menerapkan diri paralinguistik semasa menjawab soalan iaitu kualiti suaranya sedikit mendatar dan sukar untuk didengar. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak tersebut belum dapat menyesuaikan diri dengan seseorang yang baru dikenali walaupun sikap subjek 1 tersebut adalah seorang yang lasak dan aktif. Setiap isyarat dan pergerakan tubuh ialah kunci dalam mengenali jenis emosi dialami oleh seseorang pada waktu tertentu. Berdasarkan contoh 2 pula, subjek 1 menggunakan kualiti suara dengan nada yang tinggi sewaktu menjawab pertanyaan dan disertai dengan tindak balas menyentuh hidung. Menurut Bloch dan Trager 1942, paralinguistik membantu
dalam sesuatu komunikasi berjalan dengan baik di mana paralinguistik dapat menjadi petunjuk bukan verbal untuk memudahkan pentafsiran makna kepada pendengar. Oleh itu, pembendaharaan bahasa yang dikuasai oleh subjek satu berkembang seiring dengan usia dan fizikalnya. Seterusnya, elemen kedua pula ialah vokal. Penggunaan vokal yang tinggi seperti menjerit menjelaskan emosi seseorang kanak-kanak yang sedang dalam keadaan marah atau menginginkan sesuatu namun terhalang oleh sesuatu perkara. Kanak-kanak lebih gemar menggunakan nada suara yang tinggi apabila berkomunikasi dengan rakan sebaya, guru dan orang lain seperti penyelidik. Penggunaan vokal suara yang tinggi seperti menjerit menunjukkan emosi yang sedang dialami, iaitu perasaan marah. Hal ini dapat dilihat pada contoh satu di mana kanak-kanak subjek satu menjerit kepada rakannya menggunakan vokal suara yang tinggi dan menunjukkan ciri emosi marah, tidak puas hati dan kecewa. Berdasarkan contoh dua pula, kanak-kanak iaitu subjek dua menggunakan vokal tinggi seperti menjerit dengan kuat sambil memegang perutnya. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut berkemungkinan sedang menahan sakit atau tidak mahu dilihat perutnya oleh pengkaji. Pengkaji mendapati kanak-kanak tersebut menggunakan nada suara yang berbeza-beza apabila berkomunikasi, malah penggunaan bahasa badan turut hadir tanpa sengaja. Ciri utama dalam pertuturan manusia ialah sifat dan perbezaan nada suara yang berubah-ubah menjelaskan maksud ujaran tersebut. Hal ini kerana penggunaan nada yang tinggi atau rendah memperlihatkan kepribadian dan emosi penutur pada waktu itu. Oleh itu, setiap ujaran yang ditutupkan memperlihatkan penggunaan nada tinggi atau rendah untuk menyampaikan maksud sesuatu ujaran. Elemen seterusnya disambung oleh Alia Natasha. Seterusnya, saya akan menyambung elemen paralinguistik yang ketiga, iaitu anggota badan ataupun bahasa badan. Tidak dinafikan lagi, komunikasi seseorang kanak-kanak akan hadir bersama-sama dengan tindakan ataupun gerak balas bahasa badan. Bahasa badan ini bergantung kepada komponen isyarat yang dilakukan pada masa yang sama. Ia sama seperti bahasa pertuturan yang biasa kita dengar. Malahan, bahasa badan juga mempunyai perkataan, ayat dan sebutannya yang tersendiri. Ini adalah contoh dialog antara pengkaji dan subjek kajian. Pengkaji bertanya kepada kanak-kanak, "Ini apa?" sambil menunjuk gambar kuda belang. Subjek menjawab, "Kuda elang." Pengkaji bertanya semula, "Kuda belang berwarna apa?" Subjek hanya diam dan hanya mengangkat lututnya. Pengkaji menjawab, "Warna kuda belang hitam dan putih." Daripada perbualan pengkaji dan subjek di atas, dapat dilihat bahawa pemulihan bahasa subjek telah dikuasai dengan baik. Namun, ada sesetengah perkataan yang belum mampu untuk dijawab oleh subjek. Pengkaji mendapati bahawa hampir kesemua gambar-gambar yang ditunjukkan kepada subjek dijawab dan diteka dengan tepat dan baik. Namun, apabila pengkaji bertanya warna kuda belang, subjek hanya diam dan secara tidak sengaja kanak-kanak tersebut hanya mengangkat kedua-dua lututnya. Pengkaji menjangkakan bahawa subjek ini tidak dapat menjawab persoalan yang ditanya oleh pengkaji tentang warna kuda belang itu. Tindakannya yang mengangkat kedua-dua lutut itu telah memberikan andai kepada pengkaji tersebut bahawa subjek sebenarnya tidak tahu warna apa pada seekor kuda belang. Pengkaji mendapati bahawa subjek belum dapat menggunakan bahasanya secara meluas kerana tahap perkembangan bahasanya yang masih lagi terbatas. Sebagai tambahan, selain isyarat mengangkat menggunakan anggota badan yang lain yang mewakili tanda tidak tahu, isyarat mengangkat bahu juga ialah salah satu contoh isyarat bahasa badan yang bersifat universal. Isyarat ini bermaksud tidak tahu atau tidak faham pada sesuatu yang sedang diperkatakannya. Sebenarnya, pendedahan kepada suasana sekeliling yang memberi rangsangan yang baik dapat membantu kanak-kanak itu dalam perkembangan pemulihan bahasa yang lengkap dengan lebih cepat. Ini adalah contoh kedua di antara dialog pengkaji dan subjek tentang bahasa badan. Pengkaji bertanya, "Leher Amsyar yang mana?" Ini sambil menunjuk ketiaknya. Pengkaji menjawab, "Itu ketiaklah Amsyar." Subjek pula, Tidak. Ulang sebutan pengkaji. Daripada perbualan pengkaji dan subjek tersebut, didapati bahawa subjek tidak dapat membezakan di antara leher dan juga ketiak. Subjek berasa ragu-ragu ketika menunjukkan ketiaknya ketika pengkaji menanyakan di mana lehernya. Subjek menjawab soalan dengan hanya menunjukkan bahagian ketiaknya. Namun, setelah dibetulkan oleh pengkaji, subjek kembali menyebut tempat yang ditunjukkan oleh, iaitu ketiak dan bukannya leher seperti yang diteka oleh pengkaji. Perubahan daripada komunikasi tanpa bahasa kepada komunikasi berbahasa akan terjadi apabila kanak-kanak itu dapat menyampaikan hajatnya dengan mengeluarkan kata-kata yang sesuai dan juga bermakna. Ini dapat berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang berusia dalam kalangan setahun dan ke atas.
Elemen paralinguistik yang keempat adalah ekspresi wajah ataupun mimik muka. Ekspresi wajah atau mimik muka seseorang dapat memperlihatkan emosi dan juga perasaan mereka. Seseorang kanak-kanak akan lebih menggunakan ekspresi wajah atau mimik muka ini seperti mencebitkan mulutnya. Hal ini menunjukkan bahawa tanda penolakan seseorang kanak-kanak tersebut dengan membuat ekspresi wajah seperti mencebitkan mulutnya. Selain itu, kanak-kanak juga mudah tersenyum dan juga tersengih apabila sesuatu yang diperkatakannya mencuit emosi dan perasaan mereka. Ini adalah contoh di antara pengkaji dan subjek tentang ekspresi wajah dan mimik muka ini. Pengkaji bertanya, "Ini apa?" sambil menunjukkan gambar arnab. Subjek tidak menjawab dan hanya mencebitkan mulut dan giling kepalanya. Pengkaji menjawab, "Ini arnab, cuba sebut." Subjek hanya mengeluarkan nab. Berdasarkan perbualan tersebut, subjek mempamerkan ekspresi wajah ataupun mimik muka seperti mencebitkan mulutnya iaitu bibirnya sambil mengelengkan kepala apabila ditanya oleh pengkaji. Subjek tidak dapat menjawab apa yang ditanya oleh pengkaji. Perbuatannya yang mencebitkan mulut serta diikuti dengan tindakan menggelengkan kepalanya membolehkan pengkaji mengetahui bahawa subjek tidak dapat menjawab soalan yang ditanya oleh pengkaji. Namun, apabila pengkaji menyuruh subjek untuk mengulang semula apa yang disebut, subjek dapat menyebutnya dengan betul walaupun hanya menyebut pada suku kata terakhir perkataan saja iaitu nab yang mewakili perkataan haiwan iaitu arnab. Di antara contoh yang kedua adalah pengkaji bertanya, "Yang ini apa pula?" sambil menunjukkan gambar ayam Belanda. Subjek menjawab, "Yam," sambil tersengih. Pengkaji, "Ini ayam Belanda lah." Subjek menjawab, "Yam Belanda." Dalam perbualan ini pula, subjek telah menunjukkan aspek paralinguistik yang merujuk kepada emosi gembira menggunakan bahasa badannya iaitu ekspresi wajah dengan tersengih. Perkembangan pemulihan bahasa pula, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan respon yang diberi oleh subjek ialah perkataan yang disebut hanya pada suku kata terakhir saja iaitu yam untuk ayam dan yam Belanda untuk ayam Belanda. Hal ini menunjukkan bahawa perkembangan pemberian kata yang belum lagi lengkap, namun pemulihan bahasa oleh kanak-kanak itu dilihat dapat diperolehi dengan cepat. Kanak-kanak lebih cenderung untuk menggunakan bahasa badan apabila tidak dapat menjawab soalan ataupun apabila tidak tahu untuk menyatakan sesuatu. Apabila suatu soalan yang diajukan oleh pengkaji tidak dapat dijawab, kanak-kanak tersebut secara spontannya akan turut bertindak balas dengan menggunakan bahasa badan yang lain bagi menyampaikan mesej yang menyatakan bahawa mereka tidak dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh pengkaji. Ekspresi muka itu oleh seorang kanak-kanak dapat menyampaikan emosi yang sedang dialami oleh dirinya. Subjek yang kelihatan diam dan terus mempamerkan bahasa badan membolehkan pengkaji untuk menjangkakan emosi kanak-kanak tersebut yang sedikit kurang gembira kerana tidak dapat menjawab pertanyaan pengkaji. Namun, setelah pengkaji membantunya untuk menyebut nama haiwan berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh pengkaji, subjek kelihatan sungguh tenang dan kembali bersemangat seperti sedia kala. Itu saja. Kajian Nadira Zulkifli dan Wijaya Lechumi dipilih kerana kajian ini sangat relevan di mana proses pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah dengan melibatkan ciri paralinguistik atau cara seseorang mengekspresikan emosi atau sikap mereka. Oleh itu, kajian ini memberi pendedahan dan pengetahuan baharu kepada pembaca atau pengkaji kerana penguasaan bahasa mereka dapat dinilai melalui ciri paralinguistik yang dihasilkan. Contohnya, penjaga kanak-kanak tersebut menunjukkan objek arnab namun kanak-kanak tersebut tidak dapat menjawab dengan menggelengkan kepala, maka ini menunjukkan mereka tidak menguasai semua perkataan lagi. Selain itu, dapatan yang diperoleh adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kajian lapangan. Kaedah ini bersesuaian dengan tujuan kajian dijalankan kerana data yang dianalisis perlu diambil secara spontan melalui rakaman. Oleh itu, pengkaji dapat meneliti ciri paralinguistik yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Selain itu, pemilihan teori yang digunakan untuk menganalisis data turut bersesuaian di mana pengkaji menggunakan teori Jane Piaget dan teori paralinguistik yang diperkenalkan oleh Bloch dan Traeger. Kedua-dua artikel ini digunakan secara serentak dalam kajian ini kerana teori paralinguistik menjelaskan ciri-ciri paralinguistik manakala teori Jane Piaget menekankan faktor perkembangan kognitif kanak-kanak yang berkait rapat dengan interaksi sosial kanak-kanak. Oleh itu, ciri paralinguistik yang dihasilkan dapat dikaitkan dengan pemikiran kognitif semasa bergaul dengan rakan sebaya atau orang di sekelilingnya.
Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini pada bahagian penilaian dapatan kajian dan juga penilaian kesimpulan. Penilaian yang dapat dibuat daripada bahagian dapatan kajian ialah pengkaji melaporkan dapatan kajian mereka dengan sangat baik, iaitu dengan menghuraikan dapatan berdasarkan subtopik-subtopik yang ingin dikupas seperti kualiti suara, vokal, anggota badan dan ekspresi wajah. Bukan itu sahaja, pengkaji turut menyatakan pandangan-pandangan sarjana lain seperti pandangan Traeger 1998, Nik Safiah Karim 1996, Bakar 1982, Peace and Peace 2004 dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, pengkaji mungkin terlepas pandang mengenai kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa yang dilakukan pada bahagian dapatan kajian. Antara kesalahan ejaan yang dapat dikesan ialah kegembiraan, pertama, meninginkan dan transkripsi. Kesalahan tata bahasa yang dapat dikesan pula ialah penggunaan daripada di hadapan ayat dan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung dan. Akhir sekali ialah penilaian bahagian kesimpulan kajian. Bahagian kesimpulan kajian ini dilakukan dengan baik kerana pengkaji merumuskan semua subtopik yang dibincangkan dengan padat. Walau bagaimanapun, pengkaji tidak menyatakan cadangan ataupun harapan untuk kajian pada masa hadapan seperti yang biasa dilakukan oleh pengkaji lain.